Untuk cerita jam ini, kita akan bersama dengan wartawan Astro Awani yang akan berkongsi cerita di sebalik tajuk utama berita. Dan hari ini kami ada bawakan laporan mengenai Nik Muhammad Alis Nik Abdul Rashid, seorang pelajar berusia 16 tahun di Kota Baru, Kelantan yang terpaksa memikul tanggungjawab menyara keluarga dan menjaga ibu yang sakit. Dan bukan sahaja perlu tertumpu kepada pembelajaran di rumah meneruskan PDPR, tapi dalam masa yang sama perlu juga memasak, mengemas rumah. Semuanya dilakukan oleh seorang anak muda ini. Dan laporan dibawakan oleh wakil Astro Awani Kelantan Muhammad Muhammad yang sudah bersedia bersama saya jam ini untuk berkongsi tentang kisah pelajar 16 tahun terpaksa sara keluarga. Terima kasih Muhammad bersama saya dalam cerita. Boleh kongsikan bagaimana Muhammad dapat tahu mengenai kisah Nik Muhammad Alis Nik Abdul Rashid ini? Baik, terima kasih Naila di Kuala Lumpur. Kisah adik Nik Muhammad Alis sebelum ini pernah mendapat perhatian dan pernah disiarkan melalui akhbar tempatan berkenaan dengan kegigihan pelajar berkenaan yang menggalas tugas menjaga ibunya dan juga pada masa yang sama meneruskan sesi pembelajaran dan pengajaran di rumah PDPR, dan pada masa yang sama juga terpaksa mencari duit ataupun membuat kerja sambilan, iaitu membasuh periuk dan juga pinggan makuk di restoran ataupun kedai makan berhampiran bagi tujuan mendapatkan upah yang dikira mampu untuk mendapatkan bekalan makanan untuk hari-hari. Dan kisah adik Muhammad Alis ini sebenarnya apabila disiarkan dan mendapat liputan akhbar tempatan, ianya tidak, orang kata, memberi satu impak yang begitu besar dan juga tidak dapat menarik orang kata sebahagian rasa simpati dan juga bantuan yang sepatutnya adik Muhammad Alis ini terima. Justru itu 2 hari yang lalu saya terpanggil untuk datang ke rumahnya dan menziarahi beliau dan melihat keadaan sebenar ataupun situasi yang dihadapi oleh adik Muhammad Alis ini. Apabila saya pergi berkunjung ke rumahnya di kawasan dalam bandar Kota Baru, yang mana rumah beliau terletak di sebuah penempatan di hadapan Masjid Muhammadi Kota Baru, yang mana rumah yang didiami oleh 2 beranak, ibu dan juga adik Muhammad Alis ini merupakan sebuah rumah yang berada dalam keadaan yang uzur. Dan menurut adik Muhammad Alis, beliau menyewa rumah ini bersama dengan ibunya dengan kadar sewa RM250 sebulan. Dan alhamdulillah katanya bulan-bulan yang lepas sewa rumah telah pun dijelaskan oleh penyumbang dan juga badan bukan kerajaan, namun untuk beberapa bulan yang akan datang kemungkinan wang ataupun peruntukan untuk membayar sewa rumah itu belum beliau fikirkan lagi. Apatah lagi untuk mengharapkan kerja sebagai membasuh ataupun mengambil upah dengan kadar RM10 ke RM15 sehari itu, mana mungkin beliau mampu mengumpul untuk membayar sewa rumah yang didiami oleh ini. Dan untuk makluman juga, sesi temu ramah saya bersama beliau, saya dapat menyelami dan juga melihat karakter adik Muhammad Alis ini, di mana beliau merupakan seorang remaja yang saya kira seorang remaja yang ceria dan seorang remaja yang begitu tabah kerana dapat membahagikan masa 3 perkara dalam satu masa sepanjang hari. Pertama, sesi pembelajaran dan pengajaran di rumah PDPR yang sesi persekolahan di Kelantan bermula hari Ahad, mana dia terpaksa mengikuti sesi pembelajaran itu pada waktu seawal jam 8 pagi. Pukul 10 dia terpaksa break seketika bagi menyediakan makanan dan juga juadah untuk ibunya. Ini kerana ibunya Nik Jah Yusof, 53 tahun, tidak dapat bergerak sejak 3 tahun yang lepas selepas diserang angin ahmar. Dan selepas menyediakan juadah dan juga membuat air kopi ataupun air teh untuk ibunya, beliau tinggalkan seketika ibunya dan kembali menyambung pengajian dan pembelajaran dalam talian. Dan ini yang diperkatakan oleh adik Muhammad Alis sendiri, seperti mana yang saya sempat temu ramah beliau. Jadi kita dengarkan apa yang diperkatakan oleh beliau. PT adalah kerja betul-betul ambil upah basuh tu. Boleh. Ambil upah basuh. Basuh puyuk.
Dekat depan rumah Kak Tiri. Jawi 10, ada 15. Gitu lah. Sejak setengah lah mata. Pintu bas tu lah buat belanja ke, buat gapo-gapo. Kita tak makan lagi. BDI PR dek kalau tak ganggu. Munggo sebabnya munggo pagi kita urus yo belakang semua. Siap pah. Yo nak kecil pun lambat lagi nak kecil nak masuk jamil ke gapo. Munggo Mandi awak mandi. Ya, kita mandi. Moga kita masuk dah pagi tu kau, start pukul 8 tu boleh belajar. Payah nak gapo-gapo kita gilah buat mata aja. Moga tak boleh bawa telefon ke, bila-bila tu. Jadi pihak tu kita bawa telefon, kita buat dulu semua. Baik, seperti yang Muhammad Fandi katakan tadi, kisah Nik Muhammad Alis ini sudah pun diterbitkan, dikeluarkan dalam akhbar tempatan tetapi tidak mendapat perhatian yang secukupnya bagi mendapatkan bantuan. Kita nak tahu di sini bagi kisah Nik Muhammad Alis, adakah beliau sudah pun memohon untuk mendapatkan sebarang bantuan kerana dikongsikan juga dalam laporan ini Nik Muhammad terpaksa berdikari terutamanya selepas ayahnya meninggal dunia 2 hari sebelum 1 Syawal yang lepas. Jadi bagaimana proses permohonan bantuan itu, sudah dilakukan atau tidak? Adakah gagal? Bagaimana? Sebenarnya untuk pengetahuan Naila dan juga penonton, proses dokumentasi dan juga urusan dokumen bagi menyediakan orang kata laporan yang diminta oleh Majlis Agama Islam Adat Istiadat Melayu Kelantan MAIK dan juga Jabatan Kebajikan Masyarakat Kelantan telah pun diuruskan oleh arwah ayahnya. Namun disebabkan sakit yang dialami oleh arwah ayahnya menyebabkan tugasan ataupun kerja-kerja dokumentasi, menyerahkan borang, menghantar borang, berjumpa dengan penghulu dan sebagainya tidak dapat dilakukan dengan sempurna. Jadi proses dokumentasi itu terhenti selepas ketiadaan ayahnya. Dan apabila saya tanyakan kepada ibunya, Nik Jah itu, apakah ada pihak tertentu sama ada penghulu, sama ada wakil rakyat datang menjenguk, beliau nyatakan setakat ini belum ada lagi pihak berkaitan datang menjenguk ataupun bertanya khabar. Yang ada datang katanya hanya Badan Bukan Kerajaan dan juga persendirian yang turut simpati dengan nasib beliau. Dan untuk makluman Naila juga, sebenarnya saya juga merujuk perkara ini kepada pihak berkaitan di mana apa yang dimaklumkan masalah dokumentasi yang dihadapi oleh ibunya Nik Jah Yusof yang juga merupakan seorang warga negara Thailand mungkin menyebabkan beliau tidak dapat menerima bantuan dari Jabatan Kebajikan Masyarakat. Begitu juga kemungkinan bantuan secara bulanan daripada Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan juga tidak boleh disalurkan kepada Nik Jah ini kerana walaupun kita tahu ada bantuan untuk golongan yang menghadapi sakit, golongan yang terlantar sakit seperti yang disediakan oleh MAIK dan juga JKM, namun disebabkan dokumentasi dan taraf kerakyatan itu menyebabkan bantuan itu tidak dapat disalurkan kepada Nik Jah. Begitupun saya cuba bertanyakan mengenai mungkin ada peruntukan ataupun mungkin ada bantuan yang sewajarnya boleh disalurkan kepada adik Nik Muhammad Alis ini. Kita kena tahu dia masih lagi remaja berusia 16 tahun. Jadi satu perkara yang mungkin membebankan beliau apabila terpaksa menguruskan 3 perkara dalam satu hari, bekerja di sebelah petang, sebelah pagi mengikuti sesi pengajian dan pengajaran. Pada masa yang sama juga terpaksa menguruskan rumah tangga, membasuh, membawa, mengangkat ibunya untuk mandi, menyediakan makanan, masakan untuk ibunya. Mungkin ini merupakan satu tekanan pada beliau. Namun seperti yang dinyatakan oleh adik Muhammad Alis, perkara itu ataupun tugas itu telah diamanahkan ataupun telah dipikul dengan secara redha dan juga secara terbuka hati, menganggap ianya suatu ketentuan Allah terhadap keluarganya yang mana beliau tidak pun melahirkan sedikit pun rasa bosan ataupun rasa tertekan dengan keadaan begitu. Namun pada masa yang sama juga di sudut lubuk hati beliau, di sudut apa yang saya boleh fahami, beliau turut mengharapkan supaya ada bantuan dan juga sokongan daripada pihak tertentu, termasuklah memberikan bantuan secara bulanan bagi menyelesaikan sewa rumah yang ditanggungnya setiap bulan iaitu 250 serta bil-bil utiliti yang lain. Dan pada masa yang sama mungkin juga walaupun tidak dinyatakan oleh beliau sendiri, namun beliau menyatakan kadang-kala walaupun tidak bersekolah pada ketika ini sekolah tutup, namun
sebelum ini beliau juga menyatakan ada kala kata terlepas untuk membawa makanan ke sekolah, ada kalanya tidak ada belanja sekolah kerana sebelum ini pun ayahnya telah melalui satu keadaan yang uzur yang tidak dapat bekerja, yang mana kemungkinan pada pandangan saya memerlukan orang kata satu bentuk bantuan ataupun pembiayaan berterusan sementara beliau menghabiskan pengajian beliau ataupun menghabiskan ulang kajinya, kerana adik Nik Muhammad Alis ini akan menduduki peperiksaan CJ Pelajaran Malaysia SPM pada tahun depan dan sudah pasti ibunya mengharapkan supaya anaknya akan berjaya dan mengikuti pengajian dan pengajaran tanpa ada sekatan dan sebagainya. Dan kalau sekiranya masih lagi terbeban dengan kerja-kerja ataupun terbeban dengan masalah keuangan ini, kita bimbang adik Muhammad Alis akan terganggu tumpuannya kepada pelajaran, Naila. Yan, bercakap tentang tumpuan pada pelajaran, seperti yang dikatakan ada 3 perkara yang perlu digalas di sini. Kerja sampingan, jaga keluarga dan juga sekolah. Masih lagi perlu meneruskan PDPR, di mana Nik Muhammad Alis ini baru saja berusia 16 tahun dan perlu menduduki peperiksaan SPM tahun depan. Dan kita perlu ingat bahawa beliau hanya 16 tahun, masih lagi budak sekolah, tidak patut mendepani realiti sebegini untuk menyara keluarganya. Dan impak kepada pelajar ini bukan Nik Muhammad Alis bersorangan yang berdepan dengan tekanan impak PDPR. Itu juga laporan yang dibawakan Muhammad semalam, laporan khas mengenai impak kepada pelajar yang perlu meneruskan PDPR ketika masih lagi bawah sekatan pergerakan penuh total lockdown ketika ini. Secara ringkas, Muhammad boleh kongsikan juga terutamanya dalam kes Nik Muhammad Alis ini, bagaimana, apa sebenarnya yang perlu diberikan perhatian di sini, bercakap tentang impak PDPR. Dalam masa yang sama kita melihat sudah lebih setahun kita melalui PKP, dengan PDPR masih lagi dilanjutkan. Kita tak tahu bila akan berakhirnya PDPR, bila akan berakhirnya total lockdown. Apa yang perlu diberikan perhatian pihak berkuasa di sini? Sebenarnya saya telah dimaklumkan, telah diluahkan perasaan oleh sebahagian besar ibu bapa dan juga saya sendiri sebagai ibu bapa berkenaan dengan perubahan sikap anak-anak di rumah, yang mana dipanggil clock body ataupun masa badan sendiri telah pun berubah. Budak-budak, anak-anak telah kata tidur di sebelah pada waktu lewat malam, sehingga kan ada yang tidur sekitar jam 4 pagi, manakala bangun pagi pula tidak pagi, bangun pada waktu 12 tengah hari paling awal. Kebiasaannya pukul 2 petang baru mereka bangun. Dan kebiasaannya ada juga laporan dan juga aduan yang diterima oleh saya berkenaan dengan ulang kaji ataupun homework yang diberikan oleh sekolah-sekolah, yang mana sebahagiannya mendakwa tidak cukup ataupun mungkin homework yang diberikan itu berkurangan atau sekitar 1 jam sehari, yang menyebabkan terdapat ruang masa yang cukup luas untuk para pelajar daripada tingkatan 1 sehingga tingkatan 5, daripada darjah 1 sehingga darjah 6, yang mana aktiviti tersebut sebenarnya ibu bapa terlepas pandang untuk diisi kepada anak-anaknya. Dan perubahan sikap anak-anak tidur lewat, bangun lewat dan suka mentelaah telefon ini telah menjadi satu kebimbangan yang besar kepada ibu bapa di Kelantan ini, kerana mereka seolah-olah kurang komunikasi, mereka kurang bergaul, mereka kurang meluahkan perasaan kepada ibu bapa, mereka lebih suka berinteraksi dengan telefon pintar masing-masing di dalam bilik. Dan situasi ini sudah berlarutan sehingga memakan masa setahun, dan jika perubahan ini tidak dibendung, tidak diatasi, mungkin akan memberi kesan psikologi kepada anak-anak, dan inilah yang dibimbangi dan dikhawatiri oleh ibu bapa, yang mana sekiranya khususnya bagi ibu bapa yang bekerja, ibu bapa yang sibuk dengan kerja-kerja di rumah ini, mereka tidak memberikan tumpuan 100% kepada anak-anak mereka, membiarkan anak mereka melayari ataupun bermain dengan gadget. Dan keadaan ini kalau di bandar sendiri pun kita melihat masih berlaku, apatah lagi di kawasan luar bandar. Dan inilah patutnya yang perlu diberi tumpuan, bukan sahaja pihak berkuasa, sebaliknya ibu bapa sendiri, pihak sekolah, komuniti masyarakat perlu memberikan tumpuan khusus pada masalah gadget ataupun masalah penggunaan gadget di kalangan anak-anak ini, supaya sindrom ataupun ketagihan anak-anak ini dapat disekat dan mereka tidak menjadi habit bermain telefon pintar ini, sehingga kan
orang kata membatasi ataupun sehinggakan tidak lagi berkomunikasi dengan ibu bapa. Dan ini dah tumpuan saya pada laporan malam tadi, supaya semua pihak mengambil maklum dan juga mengambil satu tahap kesedaran yang tinggi bagi membentuk orang kata kembali proses pemikiran dan juga psikologi anak-anak itu, Naila. Ya, tiada siapa yang terasing daripada kesan sekatan pergerakan penuh total lockdown ini, antaranya termasuklah kesan sampingan terhadap kanak-kanak dan remaja yang mengalami masalah ketagihan gadget itu yang dibawakan Muhammadi Muhammad semalam. Dan hari ini laporan berbeza pula pada anak muda berusia 16 tahun Nik Muhammad Alis yang terpaksa memikul tanggungjawab menyara keluarga. Dalam masa yang sama perlu lagi meneruskan PDPR ketika sekolah masih lagi ditutup. Dan laporan itu ada di astroawani.com dan di Awani 7.45 malam ini. Kita akan bertirak seketika, kembali selepas ini.